Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin wa rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل بأبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertamanya kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang masih lagi mengizinkan kita, yang menemukan kita bersama di pagi Jumaat ini kita mengadakan perkongsian pembelajaran ilmu seminggu sekali. Jadi maknanya dengan seminggu sekali ini kita cuba buat yang terbaik, buat terbaik agar usaha kita ni diterima Allah, dan kemudiannya Allah akan bantu kita untuk menimba ilmu Al-Quran ni, kerana Al-Quran ni adalah huda, dia petunjuk kehidupan kita, Bayangkan kalau kita tidak menggunakan Al-Quran itu sebagai petunjuk, bermakna kita menggunakan petunjuk-petunjuk yang lain daripada Al-Quran, Dan kalau kita menggunakan petunjuk selain daripada Al-Quran, kemungkinan dia dipengaruhi oleh benda-benda yang lain, termasuk hawa kita, keinginan kita, nafsu kita. Kadang-kadang syaitan juga masuk, untuk memberi petunjuk kepada kita. Jadi kita tak ada Quran untuk menapis. Kalau kita Quran kita kenal, kita faham, kita hayati dalam kehidupan kita, Quran tu akan membantu kita untuk menapis apa yang baik dengan apa yang tidak baik yang disarankan kepada kita, Jadi itulah tujuan kita mengadakan program ni, untuk orang kata meletakkan perjalanan ataupun aktiviti-aktiviti kita di dalam hidup ni dengan lebih sesuai, sebab dalam kebanyakan kehidupan kita tanpa kita sedari, kita meletakkan Al-Quran tu secondary item, orang putih kata, perkara yang kedua, kadang-kadang ketiga, keempat, yang bawah sekali dalam senarai aktiviti kita, kita letakkan aktiviti lain nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tapi bila dengan Al-Quran, kita letak nombor last sekali. Kadang-kadang tak ada langsung dalam senarai kita hari. Sangat membimbangkan kita sebagai orang Islam, kerana rukun pertama iman kita kata ialah percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Tapi apa yang Allah sampaikan pada kita, kita tidak bagi keutamaan. So maknanya keimanan kita pun sudah tercabar, sudah ada tanda tanya yang besar, Kalau kita betul-betul beriman, maknanya kita mesti letakkan apa saja yang Allah suruh kita, nasihatkan kita, dan sebagainya. Kita akan sentiasa meletakkan dia nombor 1, Jadi yang kefahaman ni biasanya jarang-jarang kita boleh dapati, melainkan kalau kita rapat dengan Al-Quran ni. Kita sudah dapat menjiwai Al-Quran, kita dapat cahaya daripada Al-Quran tu, dia akan membuka minda kita perlahan-perlahan. Jadi sebab itulah kita kena belajar membaca dan memahami Al-Quran. Okey, so Sanjian tak ready lagi, Tak boleh buka, tak boleh. Ya. Dia punya video dengan sound tak boleh buka. Tadi dah masuk tapi dia Audio system, try masuk sekali lagi.
Okey, takat yang ni kalau kita tengok senarai yang ada, atas sekali saudara Audi kita, lepas tu Tuan Syirhan kita, lepas tu ART Rashid, Puan Halimatun, Puan Ida Ismail, lepas tu Puan Liza, Siti Rogayah, lepas tu ada Vivo. Vivo tu siapa ya? Vivo ya, Vivo 15. Kalau elok apa tukarkan nama ya, tuan-tuan boleh tukarkan dekat nama dekat apa tu senarai tu ya. Dia right click je dekat, kalau aku guna komputer right click kat situ, dia ada rename. Ya, rename, tukarkan nama tu jadi sekurang-kurang kita tahu siapa. Kalau tidak kan nanti kita panggil Vivo pula ya. Okey, untuk mulakan sesi ni saya jemput Tuan Syirhan kita untuk memberi satu dua kata semangat ya untuk kita terus ya berusaha untuk kita menguasai bahasa Al-Quran tu, maknanya kita mengenal kalimah dan memahami ayat-ayat kalimah di masa akan datang. Sekarang ni kita masih lagi dalam proses lah ya, dalam usaha. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan buat semua. Terima sekali ucap terima kasih kepada Dr. Haji Kamal Abdul Razak, kita punya ustaz yang menguta'i atau yang lead untuk kelas bahasa Al-Quran. Terima kasih kepada semua pegawai yang sertai. Seperti saya maklumkan setiap minggu, inilah muka-muka yang selalu ada. Puan Halimah, Cik Ida, Puan Rogaya, Cik Audi, Puan Liza. Jadi terima kasih kepada semua yang sentiasa meluangkan masa macam Ustaz maklumkan tadi. Seminggu sekali kita nak dalam sejam-sejam setengah dia fokus kita dalam untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Dan kalau boleh jangan sampai kita, seperti Ustaz maklumkan tadi, jangan sampai kita meletakkan yang lain tu lebih tinggi daripada Al-Quran. Setidaknya kita bagi prioriti juga dalam seminggu sekali itu untuk kita memahami Al-Quran. Macam tadi saya singgah kat satu kedai beli selemak. Dia cakap, buat apa selemak banyak ni tuan? Oh, kami setiap Jumaat ada kelas bahasa Quran, saya kata. Oh, selalu ada ni tuan, kelas bahasa Quran ni. Lepas tu saya kata, ni bukan kelas ngaji, ni kelas kita nak faham Quran tu. Ni selalu tak ada tuan. Dia ingat kelas mengaji. Jadi bila kelas bahasa Quran dia cakap memahami bahasa Quran, dia kata, ni jarang tak ada, dia kata. Jadi selalu yang ada kelas mengaji tu memang ada, tapi kelas nak belajar memahami bahasa Quran tu, dia kata memang tak ada, dia kata. Jadi itu dah kata dekat mana saya cerita tadi kat Yayasan Bantuan Kemiskinan, token nasi lemak tu. Dia nasi lemak viral dekat Bangi. Jadi sambil-sambil tadi tanya-tanya, dan seperti juga saya ingat Ustaz maklumkan, kelas ni kita antara yang pioneer, antara yang awal dimulakan, dan saya harap pada semua agar kita dapat konsisten lah memahami dan bagi ruang setiap minggu untuk kita sama-sama ikut. Dan tahun ni juga kalau tengok, sebenarnya sikit saya nak kongsikan pada hari ni. Kalau semua dapat tengok dalam kita punya tema Hari Kebangsaan tahun ni, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Untuk makluman, cadangan asal tu sebenarnya cadangan Audi sebenarnya. Saya tukang bawa je. Dan peringkat akhir peringkat akhir bila dah bawa pergi ke dah bawa pergi meeting akhir, saya boleh tunjuk Audi. Yang ni yang dicadangkan ni dah bawa sampai peringkat kabinet. Cuma last tu je ayat sejuta harapan tu ditukarkan kepada penuhi harapan. Sepatutnya sejuta harapan hujung tu, tekad perpaduan sejuta harapan. Tapi di last tu tang corner kena potong, dia jadi tekad perpaduan penuhi harapan. Sebabkan faktor dia tukar tu, sebab tu saya dengan Audi tak pergi dia punya pelajaran. Sebab tak terpilih dia punya motor. Tapi harapan tu ada lah kat situ. Jadi sebut pasal harapan ni harapan kita di YBK lah. Kita harapkan supaya kita punya semangat dapat diteruskan. Malaysia dah merdeka 66 tahun. Kelas kita ni pun dah setahun lebih. Jadi harap semangat tu terus berkekalan. Dan terus pada semua ketua jabatan, pada semua karyawan YBK, jangan putus semangat lah. Teruskan. Kita nak belajar memang banyak di tangan. Saya ni mencuba nak tahan tak tengok telefon ni. Sebabnya ni ada, sejasa ada je orang ganggu nak telefon. Terutama benda-benda penting lah. Tapi saya mana pun saya cubalah untuk fokus, insyaAllah. Jadi pada semua, kita cuba fokus dalam masa sejam setengah ni.
untuk kelas kita pada hari ini dan seterusnya, insya-Allah. Saya serah kembali kepada Dr. Dikamal. Okey, alhamdulillah ya. Betul tu ya. Kita buat seminggu sekali je. Minggu sekali pun 1.5 jam saja. So kalau boleh 1.5 jam tu kita fokus. Ya, kita tolak yang lain tu sebab sekarang ni 1.5 jam kita katakan ini masa Tuhan ya. Masa Allah. Masa Al-Quran tu masa Allah. Jadi kita nak yang lain tu mengambil perhatian sekali lah. Yang maknanya ke 1.5 jam kita bagi untuk Allah, masa tu juga nak kacau ya. Tak boleh lah ya. Banyak lagi waktu lain ya. InsyaAllah. Okey, menyentuh tentang apa YBK tadi, apa tu? Yayasan Basmi Kemiskinan ya. So biasa kita minda kita biasa kita bercakap tentang kemiskinan, kita biasanya akan kaitkan dengan kemiskinan dari segi material ya, dari segi kewangan, dari segi kedudukan kita dalam masyarakat dan sebagainya. Tetapi kemiskinan yang lebih penting untuk kita ketahui ialah kemiskinan ilmu agama. Ya. Maknanya kesan kepada kemiskinan kita, kalau kita kurang miskin dari segi agama, terutamanya ilmu Al-Quran tu jauh lebih buruknya ya, lebih teruknya daripada kemiskinan dari segi material ya. Kalau kita tengok Nabi kita sendiri, tengok ya, dia sangat-sangat sederhana ya. Kalau tengok rumah dia pun kita boleh kategorikan sekarang ni below B40 dah. Tapi dia tidak dikaya miskin ya. Sebab apa? Dia kaya dengan ilmu agama. Quran dia hafal, dia hayati dalam hidup dia. Ya, dan ramai juga di antara sahabat-sahabat dulu, kalau kita nak banding dengan kita ni lebih baik daripada dia ya. Tetapi dia tidak mengukur kekayaan dan kemiskinan tu daripada material. So maknanya kita pun sama ya, kita kena start mengubah perception ataupun pandangan kita daripada hal-hal keduniaan ataupun dia bentuk material ataupun fizikal kepada perkara-perkara yang dalam bentuk akhlak ya, akhlak ilmu ya, dan juga kepribadian kita dari perspektif agama ya. Dan cara yang paling sesuainya ialah kita dapati kefahaman tu daripada Al-Quran. Sebab tu semua benda sebenarnya dalam Al-Quran banyak ayat Allah mengatakan semua perkara yang bersangkut paut dengan kehidupan kita semua ada dalam Al-Quran tu. Ada jawapan dia, ada penyelesaian dia, dan ada arah tuju dia, garis panduan, semua ada. Tapi sebab kita tak faham, jadi kita tak dapat ilmu tu, sayanglah ya. Itu yang kita nak pelan-pelan ya, melibatkan diri kita mendekati Al-Quran tu supaya nanti kita baca saja ayat Al-Quran tu, kita akan dapat memahami. So perkara ni bukan tiba-tiba je kita boleh dapat, tidak ya. Kita kena lakukan prosesnya ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni telah memulakan langkah yang pertama untuk melibatkan diri untuk mendekati ayat Al-Quran, dan satu masa nanti kita akan dapati kita boleh membaca dan bukan saja memahami, kita boleh menterjemahkan kalimah-kalimah dan ayat Quran tu supaya dia dijadikan panduan ya. So dalam proses kita cuba menguasai bahasa Quran ni, kita memasuki tajuk, masih lagi tajuk yang modul yang pertama, iaitu modul kata nama. Kita nak mengenal ya, kata nama dalam Quran rupanya banyak. Jadi macam manakah cara kita mengenal tu, yang kita pelajari sekarang ya. Saya terus kongsikan skrin seperti biasa ya. Kita terus kepada slide yang akhir sekali kita pelajari dulu, bersangkut paut dengan ciri yang keempat, kata nama ya. Ismun tu mana dia apa? Kata nama ya. Ismun iaitu ciri keempat, dia membahaskan ciri dipanggilkan i'rab ya, i'rab. Ciri pertama, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh ingat, ialah kita panggilkan ta'yin ya. Ta'yin tu apa maksud dia?
kalimah ismu ni, kata nama, kadang-kadang dia ada bentuk makrifah, kadang-kadang bentuk nakirah. Makrifah tu maknanya kalimah isim itu kita boleh tahu kenal pasti dia siapa. Dan kalau benda kita boleh tahu benda apa dia. Itulah dipanggilkan isim makrifah. Kalau dia nakirah, dia bercerita tentang siapa ataupun benda tu dalam umum saja. Kita tak tahu yang mana satu lagi. Itu ciri-ciri dia. Dan kedua ciri ialah bersangkut dengan jantina. Ya. Jantina kalau kita ulang balik, tengok slide sebelum tu, iaitu dia sama ada sama ada muzakkar ataupun muannas, ya. Ini masih lagi makrifah ini dia, ya. Sama ada dia kalimah ismu ni dia Melayu tak ada. Orang putih pun rasa tak ada. Ya, tapi Arab dia ada. Ya, sesuatu kata nama ismu tu dia ada jantina pula. Ya, jantina dia sama ada dia masuk dalam kumpulan muzakkar iaitu lelaki ataupun dia masuk dalam kumpulan perempuan. Ya. So penting kita untuk mengenal. Bila kita baca ayat Quran, jumpa saja satu kalimah ismu tu, daripada tanda-tanda tu kita boleh mengenal, ya, dia sama dia muzakkar dan muannas. Dalam contoh-contoh yang kita kongsikan di sini, salah satu daripada tanda muannas tu ialah ada ta marbutah di ujung dia. Kalau tak ada ta marbutah tu, dia adalah kalimah yang muzakkar, ya, dari segi jantina, ya. Kemudian berkait rapat dengan jantina tu ialah bilangan pula. Ya, kalau muzakkar tadi dia ada bilangan dia. Ada dipanggilkan mufrad, ada dipanggilkan musanna iaitu dua, dan kalau lebih pada dua tu dipanggilkan jamak. Begitu juga muannas. Ya, kalau kalimah kata nama tu kalau dia muannas pun sama juga. Dia boleh jadi satu, boleh jadi dua, boleh jadi banyak. Itu ciri yang ketiga iaitu bilangan. Ya. Dan ciri keempat ialah kita panggil dia i'rab. Ya, i'rab ni satu keunikan bahasa Arab. Ya, bahasa lain biasanya kita jarang jumpa tentang i'rab. Ya, iaitu apa dipanggilkan i'rab ialah status kalimah. Ya, dia ada permulaan. Kita mulakan untuk memperkenalkan konsep i'rab ni, kita kata dia ada 3 status. Ya, status kita gunakan terus slide ini untuk menyenaraikan status tu, ya. Sama ada kalimah tu status dia adalah cerita utama. Ya, dia dalam ayat tu, kalimah tu dia adalah cerita utama dalam ayat tu, kita panggil dia subjek. Ya. Itu status yang pertama. Jadi kalau dia subjek, dia akan mengambil i'rab dipanggilkan marfu'. Marfu'. Dan tandanya biasanya dia ditandakan huruf terakhir tu dengan baris dhammah. Dhammah tu baris depan. Sebagai contoh ini Allahu. Ya, ini mana kalimah Allahu isim ni dia mengambil status subjek. Dia cerita utama. Cerita ayat tu nak cerita tentang dia. Ya. Dan maka dia mengambil status subjek dan i'rabnya kita panggilkan marfu'. Dalam bahasa Arab ni ialah marfu'. Ya. Kalau marfu' ni kalau nak diterjemahkan makna dia apa? Nominatif. Dalam bahasa Inggeris pun nominatif, bahasa Melayu pun nominatif. So, nominatif ni digunakan kepada kata benda yang mengambil status sebagai subjek, iaitu cerita utama di dalam ayat tu. Yang keduanya, dia boleh mengambil status objek. Dia bukan subjek, dia objek pula. Objek ni apa? Maknanya cerita dia tu berkaitan dengan ada orang melakukan sesuatu ke atas dia. Itu dipanggilkan objek. Ya, objek. Jadi bila dia objek, dia akan mengambil i'rab yang mansub. Mansub, ya. Mansub tu dia ada tanda dia pula. Jadi tanda kita nak mengenalnya ialah kalimah tu dia huruf terakhir tu mengambil baris atas. Allah. Ini semua Allah ni, ya. Tetapi status Allah dalam ayat pertama berbeza dengan status Allah dalam ayat kedua. Ayat pertama nak cerita, dialah cerita utama.
Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan selain padanya, melainkan Dia yang maha hidup dan maha uh, berdikari. Ya, Qayyum ni maha teguh, maha berkari, ya, maha hebat. Nah, itu cerita tentang dia. Sebab itulah dia mengambil marfu' sebagai i'rab dia. Tetapi dalam ayat kedua, Allah ni bukan dia cerita utama. Cerita utama ialah tentang orang ni. Yukhadi'una, ya dengan awal nun tu dalam kalimah ni dialah cerita utama dia. Ya, cerita utama dia mana ya dengan waw nun tu mereka tu dia subjek. Dia subjek sebab ya dengan waw nun tu sebenarnya mengambil apa i'rab yang marfu' tu sebab dia subjek. Jadi Allah dalam cerita ni bukannya subjek. Allah cerita ni ialah sebagai objek. Jadi sebab tu dia tidak boleh mengambil baris depan. Sebab dia objek kepada yukhadi'una. Jadi bila dia objek, dia mengambil i'rab yang mansub. Lepas tu ditandakan dengan ha baris atas. Itu ya. Kenapa? Apa yang dimasukkan dengan i'rab yang kedua mansub, iaitu objek. Ya. Dan dalam ketiga pula Allah juga. Tetapi Allah ni baris bawah. Ha tu baris bawah kerana apa? Masuknya Allah ni sebab nak memenuhi keperluan min. Sebelum tu ada kalimah min. Min ni dipanggilkan kata sendi. So kata sendi ni dalam Quran, bila dibawa masuk satu kalimah, untuk memenuhkan fungsi dia, dia akan memajrurkan. Dia akan memajrur. Ya. Jadi status dia ialah dipanggilkan majrur. Majrur tu bermakna apa? Dia terikat dengan min. Min akan mengikat dia, dia tak boleh lagi baris apa? Dia tak boleh marfu', dia tak boleh baris atas mansub, dia terikat dengan min tu menjadikan kalimah i'rab dia yang majrur. Tandanya ialah kasrah tu maksudnya baris kepada huruf yang terakhir ha tu mengambil baris bawah. Ya, ini contoh kalimah Allah. So dia juga digunakan pakai kepada semua apa? Kalimah-kalimah isim, ya. So maknanya kalimah kata nama ni boleh jadi marfu', boleh jadi mansub dan boleh jadi majrur, ya. Kemudian kita kembangkan perkongsian tu kepada melihat. Nah, ini definasi lah, ya. Kalau kita tak apa kemah lagi definisi i'rab tu, kita kata apa? Ialah status kalimah. Sama ada dia subjek. Kalau dia berstatus subjek, dia akan mengambil i'rab yang marfu'. Kalau dia status objek, dia akan mengambil i'rab yang mansub. Ataupun dia status dia terikat, dia akan mengambil status yang majrur. Ya. Kemudian tanda dia boleh juga lihat di tanda baris kepada huruf terakhir. Ya. Huruf terakhir contohnya muslimun. Mim tu berbaris dhammah tu menunjuk itulah tanda dia. Ya. Dalam konteks ni, dia tanda apa? Dia yang marfu'. Yang marfu'. Okey. Tetapi kalau dia mengambil bentuk jamak, ya, contoh sini muslimuna ni ramai lelaki muslim. Muslimun tadi seorang saja. Jadi dia tidak ada imbuhan selepas huruf terakhir. Tetapi kalau dia jamak, jadi muslimun tadi kita tambahkan waw nun, ya. Imbuhan waw nun, makna waw nun tu ialah waw mat tak ada berbaris dengan nun baris atas. Ya, kita panggil imbuhan tu una. Ya. So bila dia apa ni jamak, dia akan mengambil dua tanda. Satu, mim yang asal tadi mengambil baris dhammah. Asal dia ialah bertanwin, tetapi bila ada imbuhan waw nun, dia tidak boleh bertanwin lagi. Dia kena gugur tanwin tu, dia jadilah baris dhammah sahaja. Kemudian diikuti oleh una. Una, ya. Itulah tanda dia, ya. Kadang-kadang kita akan lihat contoh-contoh lain nanti. Yang imbuhan dia bukannya una, dia ada waw dan alif zaidah pun ada juga. Ya. So dia akan apa ya, mengambil i'rab yang lain. Yang dua-dua contoh ni ialah dia mengambil i'rab yang marfu'. Ya. Muslimun adalah marfu', muslimuna juga jamak yang marfu'. Nah, itulah yang dimasukkan dengan i'rab, ya. Lepas tu kita telah melihat contoh
yang dikaitkan i'rab ni sekali dengan jantina dan juga bilangan. Ya, ini sebagai contoh sekarang ni, ini semua untuk jantina muzakkar dengan 3 i'rab. Ya, i'rab marfu', i'rab mansub dan i'rab majrur. Jadi kalimah tu akan bertukar, ya, dia punya ejaan dia, penulisan dia akan bertukar mengikut i'rab dan juga bilangan. Ya. So contoh kat sini ialah muslimun ialah seorang lelaki muslim. Ya, so dia akan berubah, ya, mengikut i'rab dan juga bilangan. Ya, so bila dia menjadi 2, dia akan diikuti dengan imbuhan-imbuhan yang tertentu. Kalau marfu' imbuhan a ni, kalau mansub dan majrur dia ai ni, ya. Mansub dengan majrur sama. Begitu juga kalau jamak. Kalau marfu' dia ada imbuhan waw nun tadi una, tetapi untuk mansub dengan majrur dia sama juga, iaitu ina, ya. Imbuhan kepada mufrad, ya. Maknanya untuk menjadikan jamak ni apa kita buat? Kita ambil perkataan mufrad ni, tunggal ni, tambahkan imbuhan tu. Ya, contohnya muslimuna tu adalah apa? Muslimun tambah waw nun. Kalau muslimina yang maksud tu ialah musliman tambah dengan ina. Ya. Kalau yang ni pun sama, muslimin tambah dengan ina jadilah muslimi. Nah, itulah proses dia, ya. Okey, dan itu muzakkar. Lepas tu kita tengok ada kumpulan pula, kumpulan muannas pula, jantina muannas yang berkait dengan bilangan dan juga i'rab. Ya. So bila menjadikan muannas, apa kita buat? Muslimun tadi tukarkan kepada ta marbutah. Ya, muslimun jadi muslimatun. Ya, senang je. Itu cara nak menukarkan muzakkar kepada muannas, ya. So bila kita tambah ta marbutah tu, ta marbutah tu akan mengambil baris domatain tu, tanwin domah tu, kemudian mim tu tukar pada baris atas saja jadi. Jadilah mun jadi matun. Ya, yang sini tadi man jadi matan. Yang ni min jadi matin. Itu je cara dia, pattern dia. Senang je nak mengingat, nak melihat perbezaan di antara muzakkar dengan muannas nanti, ya. Kemudian apabila nak membentuk kalimah musanna dengan kalimah jamak, so kita tambah saja imbuhan di hujung tu, ya. Muslimatun tambah ani, ya, alif dengan nun baris bawah tu jadilah muslimatani. Muslimatan nak jadikan dalam bentuk mansub, dua orang yang mansub, kita tambahkan aini, ya tu disukun dengan nun baris bawah jadilah muslimataini, ya. Apa tengok daripada tanwin dia tidak boleh pada tanwin dah, ya, sebab dia bertemu dengan sama ada huruf mat alif ataupun huruf mat lin, ya. Ya nun tu kita panggilkan ya lin, ya. Jadi huruf belakang dia tak boleh tanwin dah. Dia kena gugur tanwin tu. Dan untuk jamak muannas apa kita buat? Ya, kita tukarkan ta marbutah kepada atun untuk marfu'. Kalau mansub dan majrur, tan dengan tin kita tukar kepada atin sebab dia mansub dengan majrur sama. Ya, majrur sama. Begitu juga yang tadi musanna mansub dengan musanna majrur sama. Dia tambah aini dua-dua tu. Jadilah muslimataini untuk mansub dan untuk majrur, ya. Jadi jamak dia pun sama. Mansub dengan majrur, bila ta marbutah ni tukar pada atin, mansub atin untuk majrur. Jadi muslimatin adalah kalimah yang mansub, muslimatin boleh jadi juga dia majrur, ya. Dalam ayat kita akan boleh lihat, ya, adakah konteks dia mansub ataupun majrur. Untuk kalau kita tengok kalimah saja kita tak boleh membezakan sebab dia adalah sama, ya. Okey. Dan seterusnya ini latihan kelas pun kita dah buat, iaitu kita melihat pula
Walaupun pada mulanya kita katakan marfu' dia adalah subjek, mansub adalah objek, dan majrur kerana dia terikat. Tetapi sebenarnya dalam Al-Quran dia lebih luas daripada yang tiga ni. Ya. Bermakna kadang-kadang marfu' dia tak semesti dia subjek. Ya. Dia boleh jadi sebab ada sebab yang lain. Begitu juga objek, dia tak semestinya sebab dia objek. Dan objek tu dah tentulah mansub. Tapi mansubnya kalimah tu boleh juga berlaku dalam keadaan yang selain daripada dia objek. Ya. Begitu juga yang majrur. Majrur juga boleh berlaku bukan saja dia terikat. Ya. So dia ada beberapa kaedah ataupun keadaan-keadaan lain yang menyebabkan dia mengambil i'rab sama ada marfu', mansub ataupun majrur. Ya. So ini kita melihat i'rab mansub. Ya, mansub tadi kita kata dia objek. Ya, tetapi dia boleh juga berlaku dalam keadaan bukan objek. Dia ada 4 keadaan ni, ya. Dan lain-lain tu ada tambahan, tapi kurang-kurangnya 3 yang ni, iaitu dalam keadaan ikutan dipanggil. Ikutan. Dia mengikut satu kalimah lain, dia pun kena mansub juga. Sebab kalimah tu mansub, dia kena mansub juga. Itu dipanggilkan kaedah ataupun keadaan ikutan. Ya. Kemudian dia juga boleh jadi isim inna, dia boleh jadi mansub juga. Ya. Sebab ada kalimah inna. So bila ada kalimah inna, selepasnya ialah kalimah isim. Jadi kalimah isim selepas inna tu dia bukan objek. Tetapi dia isim inna, dia pun kena mansub juga. Ya. Dan akhir sekali bila dia dipanggilkan khobar. Khobar kepada kalimah kana. Dalam ayat Quran banyak kita jumpa nanti ada perkataan dipanggil kana. Kana ni dia pun ada isim dia, tapi isim dia bukannya mansub, isim dia marfu'. Ya, jadi yang mansubnya kana ni ialah khabar dia. Khabar dia, ya. Kita ada contoh di sini, ya. Contoh di sini iaitu yang ni ialah dia isim sifat kepada mausufnya yang menyebabkan kalimah azimah ni mansub. Ya, ini dia bukan objek. Ya, kerana apa dia jadi mansub? Sebab ajron ni mansub. Ajron ni disebabkan dia objek, ya. Sebab dia jadi mansub tu sebab dia objek. Tetapi azimah dia pun mansub juga dengan tanda baris atas, mim baris atas tu. Dia bukan sebab dia objek, tapi dia adalah sifat kepada kalimah objek ajron. Jadi kalau objek dia apa? Objek dah tentu apa? Dah tentu mansub, ya. Bila ada satu kalimah nak menerangkan sifat objek tadi, dia pun kena mansub juga. Itulah, ya. Sebagai contoh. So yang ni sebab dia isim sifat kepada mausuf. Jadi ajron kalimah pertama yang mausuf tu kita panggil dia mausuf. Ya, mausuf ni bahasa Rumi lah. Kalau tuan-tuan nak jawi dia ialah mim waw sod waw fa. Itu dia punya ejaan dia. Mim waw sod waw fa, mausuf. Ya, mausuf tu mausuf sebab apa? Ditanda dengan ra baris atas tu kan. Ajron dia adalah mausuf lah tu. Kemudian ajran ni Allah nak menceritakan sifat ajran apa dia? Azimah. Ajran ni ialah balasan. Ya, balasan apa yang kita buat di dunia ni, dia akan ada balasannya. Jadi balasan tu Arab panggil ajran. Jadi Allah nak kata apa yang kita laku ni ajran azimah. Dia ada balasannya yang sangat banyak, sangat hebat, sangat besar nanti azimah tu. Itu sifat lah. Jadi azimah tu kena mengambil mansub juga. Dia tak boleh ngambil marfu'. Azimun tak boleh. Azimin pun tak boleh. Dia kena mansub. Itulah contoh yang pertama selain daripada daripada objek. Ya, jadi kaedah ni dipanggil apa? Ikutan. Ya, azimah ni mengikut mausuf ajron. Ajron mansub dia pun ikut menjadi mansub. Itulah kaedah yang kedua. Kaedah pertama dia objek, kaedah kedua dipanggilkan isim sifat.
ya, kepada mausufnya, iaitu kalimah yang nak disifatkan tu dipanggilkan mausuf. Okey. Ini dia juga menjadi mausuf bukannya sebab dia objek, bukan sebab dia ikut, tetapi dia adalah, kita panggil dia kalimah kata nama kepada kalimah inna. Inna banyak dalam Al-Quran, ya. Dalam contoh sini, innallaha ma'as sabirin. Ayat Al-Baqarah 153 di hujung tu Allah kata innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah tu bersama. Ma'a tu maknanya bersama. As-sabirin orang-orang yang sabar. Jadi ada kalimah inna. So inna ni dipanggilkan harfun taukid dan nasab. Maksudnya dia berdua fungsi. Satu taukid. Taukid ni maknanya memberi penekanan yang memberi erti sesungguhnya. Tapi pada masa sama dia juga harfun nasab. Harfun nasab ni daripada mansub, perkataan mansub lah. Maknanya dia berfungsi memansubkan kalimah selepasnya. Ya, so kalimah selepasnya ialah kalimah isim Allah. Jadi dia mesti mansub, bukan sebab dia objek, bukan sebab dia ngikut, tidak. Sebab memang dari segi peraturan dia, ya, ada jaina, jadi kalimah selepasnya kena baris atas ataupun mengambil mansub. Kalau dia Allah jadilah innallaha. Tak boleh kita baca innallahu, salah grammar dia. Innallahi tak ada. So kenalah innallaha, ya. Tak kira apa saja, ya. Katalah nak cerita sesungguhnya masjid, ya, kata masjid. Masjid itu adalah kata nama lah. Jadi masjid itu akan mengambil mansub innal masjidah, bukannya innal masjidu ataupun innal masjidi, tak boleh. Dia satu saja. Dia mesti mansub innal masjidi, innal masjidah. Dal tu baris atas tu menunjukkan tandanya yang mansub, ya. Saya rasa yang ni tuan-tuan dan puan-puan belum buat latihan lagi kan, ya. Latihan menerangkan, ya, ciri mansub lepas ni kita buat. Sebab dengan cara kita berlatih menerangkan saja, kita akan dapati penghayatan kita tu lebih sikit, ya. Kalau tidak kita dengar saja macam seolah-olah kita faham, tapi tak, belum lagi. Dia bila faham tu dia boleh berkongsikan dengan orang lain, berceritakan, barulah dikatakan berlakunya kefahaman, ya. Lepas tu, dan akhir sekali kita kata tadi apa, dia adalah mansub sebab apa? Ada kalimah kana. Contoh kat sini dalam Al-Quran ada, ini ayat ke-39 surah An-Nisa. 4 tu surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa tu Allah kata kat hujung tu wakanallahu bihim alima, ya. Nampak di sini. Tadi Allah kalau inna, ya, tapi kalau kana dia bukannya mansub, ya, dia akan jadi marfu'. Allahu wa kanallaha tak ada, salah. Wa kanallahi salah. Dia wa kanallahu sebab dia isim kepada kana, dia tak mengambil mansub. Yang mengambil mansub apa? Yang kalimah alima tu. Yang ni dipanggil khobar. Ya, khobar kepada kana akan mengambil i'rab yang mansub, ya. Macam inna tadi, kalau kita nak cerita inna, dia terbalik, ya. Inna isim dia mansub, khabar dia marfu'. Dalam ni tak ada khabar yang marfu', ya. Tak semestinya kalimah tu ada, ya. Kadang-kadang kalimah tu tidak dinyatakan, ya. Tetapi yang ada nyata ni isim dia ialah mansub. Jadi untuk kana, ayat kana, kita panggil yang ada kana tu, kita panggil ayat kana, ya. Kalau tuan-tuan nanti buat apa? Buat pembentangan, sebutkan ini adalah ayat kana, ya. Yang ni tadi ayat inna. Bila ayat inna isim dia mansub, bila ayat kana khabar dia yang mansub, ya. Okey. So alima apa tanda maksudnya? Mim yang berbaris atas. Tanwin atas tu diikuti dengan alif, itulah tanda mansubnya. Khabar dia mansub. Okey, khabar ni apa dia tuan-tuan? Khabar ni ialah cerita tentang isim kana. Allah tu macam mana cerita dia? Allah tu alima. Allah ni maha mengetahui. Dia sifat kepada Allah. Tapi dia tak boleh mengambil bentuk isim sifat.
Ya, sebab isim sifat ni dia terikat dengan kaedah dipanggilkan kena ikut. Bukan saja i'rab tu, tapi dia kena ikut ciri-ciri yang lain. Jantina dia kena ikut, makrifah dia kena ikut, apa lagi, bilangan dia pun kena ikut. Itu pertalian dipanggil isim sifat yang pertama tadi. Sebab tu dia panggil ikutan. Yang 5 ni dia tak mengikut. Ya. Dia apa sebab contohnya Allah ni isim makrifah ni. Tetapi alimah bukan isim makrifah, isim nakirah. Dia tak mengikut. Sebab tu dia tidak menggunakan kaedah isim sifat. Dia kena ikut kaedah apa? Khobar. Dia khobar. Dia tak boleh ikut pertalian isim sifat, dia kena guna pertalian lain yang dipanggilkan khobar. Sebab itulah dia khobar tu dia mengambil i'rab yang mansub, ya. Okey. Lepas tu kita akan masuk bahagian majrur pula, ya. Tapi sebelum kita masuk majrur, kita buat latihan sikit, ya. Supaya tuan-tuan boleh menjiwai, orang kata, ya, menghayati dan menjiwai apa yang dipelajari, ya. Sebab saya tak percaya kalau seorang tu dia hanya mendengar saja, tak boleh, ya. Statistik pun kajian pula dah dibuat, ya. Kalau kita mendengar tu 20% saja kita faham. Kita nak lebih pada tu. Kalau kita berlatih pula menerangkan, dia kefahaman tu dapati 80%. Barulah 80% tu kalau kita nak cerita ke orang pun dah boleh. Okey. Untuk latihan ni kita minta apa, ya, daripada atas lah, saudara Audi. Boleh apa kan? Slide boleh? Ya, boleh, ya. Daripada yang ni, ya. Daripada kalau nak mulakan dari sini pun boleh, ya. Dari sini maknanya kita kata ada 3 status, iaitu marfu', mansub dan majrur, disebabkan kalimah tu dia subjek ataupun objek ataupun terikat, ya. Tetapi dia mengambil i'rab ni tak semestinya mengikut yang 3 ni, ada juga keadaan-keadaan yang lain, ya. Iaitu sebagai contoh, kita ambil kalimah yang mansub tu, selain berobjek dia boleh berlaku dalam 3 keadaan. Okey, caranya. Okey, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kita sekarang dalam Okey, boleh belajar share screen tak? screen. Okey, saya stopkan sekarang. Cuba. Lepas tu belah bawah tu ada yang warna hijau bawah tu. Ada dipanggil share screen, ada arrow hijau. Saya beza sikit, Ustaz. Ha? Saya slide beza sikit. Bukan slide, dia kat Zoom tu dulu. Okey. Sebab nanti kalau apa, dia orang yang nak membentangkan ni, tu bawah tu hijau tak? Cuba slide dia beza, Ustaz. Slide saya beza sikit. Slide lagi. Slide dia beza. Oh, ada beza? Ini yang sedalam. Oh, ini yang tak update ke? Tapi share screen boleh buat, ya? Boleh, ya. Okey, saya hantar slide sekarang. Alright. Jadi nanti buka yang tu, yang baru, ya. Kita pergi ke WhatsApp. Mana dia WhatsApp? Kita masuk ke WhatsApp YBK tu, ya. WhatsApp is another click here. Oh, tak payah. Ini dah ada. Ya, ini modul 2 bahagian 2 jenis kalimah. Oh, saya dah bagi modul 2 dah, ya. Yang Ustaz bagi tu dia beza sikit. Okey, saya hantar yang baru. Kami asas. Okey. Tanda yang satu ni. Okey. Ini ialah modul 2 bahagian 1
Kalimah ismun. Okey, kayak tu. Okey ya, kemahiran menggunakan ciri-ciri digital tu termasuk dalam pembelajaran kita supaya bukan kita dapat ilmu akuan tu saja, tapi nak menyampaikannya, nak kongsi, kita buat secara digital ya, termasuk share screen tadi. Okey. Okay. Oh, okey. So yang ini siapa punya? Yang ni Audi punya ya. Okey, dah share screen lah ni. Ada. Betul. Okey. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan status ataupun Iraq bagi Ismun. Namanya dia ada 3 jenis Iraq, iaitu yang pertama sebagai subjek, jadi ataupun cerita utama. Dia punya tandanya pada kalimat tersebut di huruf akhir itu dia akan berbaris dhammah. Lepas tu untuk status sebagai objek ataupun dalam bahasa Arab ni adalah mansub, dia akan kalimah tu dia akan huruf akhirnya akan berbaris atas atau fathah. Pada Iraq yang ketiga di ketiga iaitu majrur, iaitu terikat, huruf terakhirnya akan berbaris kasrah. Tapi itu bukan itu saja yang ada ciri-ciri Iraq. Ada juga yang lain, iaitu saya daripada objek, kita yang tiga jenis tu. Ada juga ada keadaan lain, iaitu ada 3 keadaan. Iaitu pertamanya dalam keadaan ikutan. Keduanya dia dalam kalimah, ada dalam kalimah isim inna dan kalimah khabar kana. Jadi saya akan terangkan satu-satu. Okay. Yang pertama dalam keadaan ikutan atau dalam contoh yang slide ni, kalau kita ikut yang kita baca kalimah atau ayat tersebut, kita lihat pada ayat ajran azimah. Jadi yang pertama tu ajran tu ialah mausuf, iaitu Yang mansub. mausuf yang mansub, iaitu dia berbaris atas, tanwin atas. Jadi kalimah yang di sini tu akan mengikut mausuf tu. Jadi dia akan berbaris atas juga pada huruf terakhir, iaitu aziman. Jadi inilah pertama dia ciri Kaedah tu dipanggilkan ikutan ya. kaedah Azimah mengikut ajron mansubnya. Yang mansub. Kalimah azimah itu mengikut ajran, iaitu yang mausuf yang mansub. Okey. Bermakna dalam keadaan ni dia tak boleh azimun, tak boleh. Azimin tak boleh. Dia mesti mansub juga. Dia kena mengikut kalimah sebelumnya. Jadi dia tak boleh jadi azimun atau azimin. Ya. Dia tak kena ikut azimah. Yang kedua ialah dalam keadaan ini kalimah isim inna, iaitu inna ni ialah harfun taukid, iaitu yang Elok juga sebutkan ya dalam apa yang ni dipanggil ayat inna. Innallaha ma'as-sabirin, ini ayat inna di mana ada kalimah inna. Dah baru terangkan apa di inna. Dan ini ialah ayat inna, iaitu innallaha ma'as-sabirin, iaitu dia ada kalimah inna. Inna ni ialah kalimah harfun taukid dan juga harfun nasab. Dia ada 2 fungsi. Dan harfun nasab. Inna ni bawa maksud sesungguhnya. Jadi kalimah isi selepas inna ni dia perlulah mansub. Sebab dia harfun nasab, jadi dia juga berperanan untuk memansubkan. Itu dipanggil harfun nasab tah. Dia berperanan untuk memansubkan isim selepasnya. Okey, harfun nasab ni dia berperanan untuk memansubkan kalimah isim selepasnya. Jadi kalau dalam contoh ayat ini,
kalimah Allah tu dia akan menjadi mansub disebabkan ada isim inna di depannya itu. Ya. Jadi dia akan berbunyi innallaha. So Allah tu tak boleh hu, tak boleh hi dah. Ya, sebab ada inna. Jadi Okey. Allah tu dia akan ikutlah. Dia akan menjadi mansub iaitu Allah, dia tak boleh Allah ni ataupun Allah. Okey, so dalam konteks ini jangan sebut ikutnya. Dia yang pertama tadi ikut, Okey. yang ni bukan ikut. Ini dia dimaksudkan oleh inna. Dia dimasukkan oleh inna. Ini keadaan kedua lah, isim inna. Ya. Okay. Dalam keadaan yang ketiga pula seterusnya iaitu khabar kana. Dalam ini adalah ayat kana yang saya bacakan, wa kana Allahu bihi alima. Jadi kalau kita lihat ada kalimah kana di dalam ayat ini. Jadi waktu kalimah Allah tu ialah isim kana yang marfu. Ya, marfu. Okay, karena dia terbalik ya. Dia bukannya masukkan kalimah selepasnya, tetapi dia memasukkan khabar dia. Jadi Allah tu dia marfu, isim kana yang marfu, tapi pada ayat kalimah yang khabar tu dia akan menjadi mansub. Khabar ni maksudnya sifat Cerita atau sifat pun boleh. Sifat kepada Allah, tapi kita tak gelar dia isim sifat. Kita akan gelar dia khabar. Okey. Jadi alimah ni ialah khabar kepada kalimah Allah tu, menjalankan ciri kalimah Allah tu. So dalam konteks ni alimah maknanya apa? Maha mengetahui. Alim kan ya. Alimah, jadi Allah tu maha mengetahui. Dia sifat lah sebenarnya. Jadi alimah ni ialah menjalankan sifat Allah tu, maksudnya yang maha mengetahui. Ya. Jadi dia tulis dalam keadaan mansub sebab dia khabar kepada kadang. Okey. Okey ya, itu saja kan ya. Okey, kita minta ni Puan Halimatun ya, lepas Audi, Puan Halimatun. Cuba buat praktis juga, share screen ya. Slide tu dah ada, buka slide yang sama ya. Yang saya hantar baru tadi. Slide berapa kan? Bahagian 1, modul 2 bahagian 1. Ini bahagian 2 ni. Yang baru hantar tadi. Ustaz, tak ni, tak benarkan partisipan. Ya. Kalimah Ismun bahagian 1 kan? Ya. Suara dia. Dia punya audio tu, dia ada. Seorang kena off-kan audio dekat dengannya kan. Tekan share screen tapi dia tulis itu host disable participant screen sharing. Host tak benarkan. Iya kah? Ya. Oh ya. Macam mana Audi boleh, patut semua boleh. Mungkin sekali lagi. Tadi macam mana ya? Saya boleh je, dia lepas dia tak ada apa-apa. Oh, sebab you ni co-host. Ya, okey, betul. Okay, double click. Belum buka tu? Dah share kan? Nampak kan slide? Share dah sudah, cuma slide tu belum buka lagi. Dia double click je kan? Slide yang berapa ya slide ni? Yang tu lah, yang modul. Tapi ini mungkin lama punya tak? Tak, yang ni lah dah download tadi. Yang saya baru hantar tadi ya. Kalau yang tu yang baru hantar tadi boleh.
Cuba double klik Kuala Lumpur. Double klik. Yalah, nak buka slide tu kena double klik kan? Hmm, Tak klik kan? Sebab kami nampak folder Puan Lima. Folder yang Hmm? ada. Kami tak nampak PowerPoint. Aku tak nampak PowerPoint. Nampak folder. Tapi Puan Lima tak payah buka presenter view. Puan Lima buka biasa je PowerPoint. Cukup. Okay, kejap Oh, yang ni padam. Oh, okay. Faham. Yang ni Ah. Betul-betul lah. Okay. Yang ini ke? Yang ini kan? Puan Lima cuba betul unshare dulu. Keluar balik share screen dulu. Lepas tu share balik. Sebab kami tak nampak PowerPoint tu. Point. Dia Puan Lima tuk share screen dulu. Lepas tu masuk balik. Okey. Aku nampak. Nampak? Nampak. Alright. Yang ini ke slide dia? Yang mana? Slide nombor Bawah berapa? lagi. Bawah lagi. Bukan yang tu, bawah lagi. Dia lepas Iraq. Lagi. Dia Ni. mula kat situ ya. Dia ulang slide itu sebelum cerita selepasnya. Yang ini ke? Ini kan? Okey, boleh. Okay. Okey, nak buat slide show ke ataupun nak buat yang ni? Slide show tahu nak buat slide show? Bawah tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang saya nak kongsikan ialah mengenai tentang ciri-ciri status ismun i'rab. I'rab ni adalah status kepada kalimah merujuk kepada ayat dalam Al-Quran. Contoh i'rab yang kita lihat dalam slide ni terbagi kepada 3, iaitu subjek. Salah je. Subjek ialah cerita utama ya. Kalimah tu adalah cerita utama dalam ayat tu. Contoh i'rab marfu'. Okay, i'rab marfu' ni merujuk kepada status dalam kalimah tu. Contohnya hero ataupun pelaku utama di situ adalah Allah adalah subjek, iaitu cerita utama dalam ayat yang diberikan. Jadi kalimah Allah itu ha tu baris depan, iaitu domah. Merujuk kepada status i'rabnya ialah marfu'. Kerana Allah adalah cerita utama dalam ayat tersebut. Kemudian kedua iaitu i'rab mansub, di mana Allah adalah objek dalam kalimah itu, di mana bukan pelaku utama. Di mana dia didahului dengan kata kerja yukhadi'un. Barulah kalimah Allah. Dan kalimah Allah tu, ha tu adalah baris fathah. Dan statusnya ialah mansub. Kemudian i'rab yang ketiga iaitu majrur, di mana kalimah Allah ini terikat dengan kata sendi minallah. Jadi jadi kata sendi ini minallah mengikat kalimah Allah. Jadi Allah ha tu baris kasrah, baris bawah. Okey.
apa dia punya i'rab dia majrur ya. i'rabnya majrur. Okey. Itu baris kasrah. Ya. Dan slide seterusnya, selain dari objek isim yang mansub, boleh juga berlaku bila ianya pertama dalam keadaan ikutan, kedua isim inna, ketiga khabar kana dan lain-lain. Jadi kita pergi kepada isim ikutan. Contoh dia, selain dari objek isim yang mansub, boleh juga berlaku bila ianya, contoh isim sifat kepada mausufnya yang mansub, iaitu dalam ayat wa in taku hasanatan yudha'if yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Kita lihat kepada kalimah ajran azima, di mana ajran adalah mausuf yang mansub dan azima adalah isim sifat yang juga mansub. Dia mengikut kepada ajran ini. Kalau ajran itu dia mansub, maka aziman juga adalah mansub. Dan berikutnya adalah isim inna. Dalam ayat innallaha ma'as sabirin, di mana isim inna adalah harfun taukid dan nasab. Apa-apa kalimah yang awalannya ada kalimah inna, maka kata nama kalimah berikutnya mestilah mansub. Contoh je innallaha, dia tidak boleh menyebut innallahu kerana inna isim inna dia mesti kalimah kata nama itu dimansubkan, iaitu di baris fathah. Hal itu baris fathah. Okey. Dan seterusnya ialah khabar kana dalam ayat kana, di mana dalam Al-Quran jika kita jumpa ayat wa kana Allahu bihim alima, di mana awalan ayat ini wa kana kita jumpa dengan isim kana, dan aliman adalah khabar kana yang mansub. Jadi Allahu adalah isim kana yang marfu'. Jadi apa nama ni? Jadi maknanya aliman ni ialah menceritakan tentang sifat Allah yang maha mengetahui. Jadi sebab tu khabar kana ni dia mansub lah. So dalam ayat kana, Dalam khabar ayat kana akan mengambil i'rab yang mansub ya. dalam ayat kana, khabar kana yang akan mengambil i'rab mansub. Kalau inna tadi, isim inna mengambil i'rab yang mansub. Ya, dalam ayat inna, isim inna mengambil i'rab yang mansub. Okey, so, cukup ya. Itu bahagian mansub saja. Lepas ni pada ni kita akan pergi tengok konteks majrur pula ya. Okey, so dengan buat perkongsian macam ni, kita sepatutnya rasa ada feel lah orang kata ya. Apa yang kita belajar tu, yang kita faham tu, kita belajar berkongsi dengan orang lain. Jadi automatically kita akan dapati pemahaman kita akan lebih kemas lah ya. Okey, cuba belakangkan slide kepada yang ikutan yang pertama ya. Mungkin saya akan buat quiz sikit ya, supaya nak test kita kita faham ke tidak. So salah satu daripada cara kita nak menguatkan kefahaman, satu kita berkongsi lah penerangan. Yang keduanya kita buat quiz ya. Okey, slide lepas pada ni. Yang ikutan tadi ada ajron azimah ya. Klik sekali, dia pergi ke slide satu lagi.
Lagi. Yang ni ayat dah tu. Soalan saya ya. Okey ya. Ajron tu dia mansub ya. Ajron ialah mausuf yang mansub ya. Yang dalam konteks ni kita mengatakan yang mengikut tu ialah azimah lah. Jadi azimah tu dia mansub sebab apa? Dia mengikut ajron ya. Okey, soalan saya, siapa agaknya boleh jawab? Kenapa ajron tu mansub? Adakah sebab dia objek ataupun ikutan ataupun isim inna ataupun khabar kana? Kita ada empat cara tu ya. So ajron tu agaknya kenapa? Apakah keadaan dia? Sebab dia inna. Okey, inna. Dia tak ada inna sini. Ini bukan ada inna lagi. Sebab dia ialah ikutan. Ajron ya, bukan azimah. Soalan saya bukan azimah, soalan saya ajron. Macam mana ajron tu boleh mansub? Okey ya, saya beri clue ya. Ajron tu mansub sebab dia objek. Maknanya kaedah yang pertama lah. Ya, objek kan ya. Okey, so soalannya macam mana dia boleh jadi objek? Ingat, objek ialah mana mesti ada kata kerja sebelumnya yang melakukan ya, kata kerja tu kepada dia. Agak-agaknya dalam ayat tu yang mana yang kata kerja? Azimah. Azimah sifat. Itu ikutan kepada dia. Kata kerja ialah perbuatan yang memberi kesan kepada ajron tu. Yang melakukan kepada ajron tu barulah dia jadi objek. Ini kuis saja saya tahu ya, sebab kita tak pernah diajar kan ya. Jadi kita tidak mengenal ya. So kita ambil peluang di sini. Kata kerja dia ialah wayukti tu. Wayukti tu maksud dia apa? Wa tu dan, yukti tu didatangi. Didatangi ataupun diberikan kepadanya. Ya, wayukti min ladunhu maknanya dan diberikan min tu dari ladunhu sisinya, iaitu sisi Allah, gajron, iaitu balasan. Jadi mana balasan tu apa? Allah berikan kepada orang tu. Jadi bila Allah berikan kepada dia, jadilah objek. Itu cara kita nak belajar pelan-pelan ya, memahami ayat-ayat Al-Quran. Maksud dia tadi Ustaz, wayukti tadi. Wayukti itu dan diberikan. Dan diberikan. Min tu dari, ladunhu tu sisinya ya. Ladun tu maknanya sisi, hu tu nya. Jadi apakah yang diberikan dari sisi Allah tu? Ajron. Ajron ni maknanya balasan lah. Balasan ya. Balasan, lepas tu baru dah ceritakan sifat balasan tu macam mana. Ya Allah nak bagi balasan ni macam mana rupa dia? Azimah, yang besar. Kan ya? Okey, kalau kita nak memahami keseluruhan ayat tu, apa Allah katakannya? Wa in taku hasanatan. Dan jika, wa yang pertama tu makna dia dan, in tu maknanya jika. Taku ni kamu melakukan ya. Kamu melakukan hasanatan maknanya benda-benda yang baik, amal yang baik, perbuatan yang baik. Ya, itu Allah. Jadi Allah kata sekiranya kamu melakukan perkara-perkara yang baik, kebaikan, Allah kata yudha'ifha. Allah akan melipat gandakan perbuatan yang kita buat tadi. Allah buat satu tapi Allah lipat gandakan ya, kebaikan yang kita buat tu ya, boleh jadi 5 kali ganda, boleh jadi 10 kali ganda. Allah saja yang tahu ya. Mana ini tawaran Allah kepada orang Islam lah, orang mukmin ya. Kita buat satu tapi Allah bagi 10 kali ganda kebaikan tu akan didapati di akhirat lah ya. Kebaikan tu Allah akan catatkan dalam buku kita kan ya. Kemudian bukan itu saja,
Allah kata bukan saja perbuatan baik itu Allah lipat gandakan. Lepas tu Allah kata wa yu'ti min ladun, dan Allah akan berikan daripada dia sendiri, daripada Allah tu sendiri, iaitu ajran, iaitu balasan. Balasan yang baik. Azimah ni biasanya apa? Syurga. Ya, itulah balasan yang sangat besar, ya. Syurga tu kira balasan itu yang kita nak, ya. Mana Allah Maha Kaya. Kita buat, nampak, kita buat satu kebajikan je, tetapi Allah bagi lebih pada yang kita buat sikit tu, ya. Pernah kita mendengar cerita-cerita kan, di dulu-dulu, ya, seorang tu dia dia beri dia tolong minum anjing saja, Allah bagi dia masuk syurga. Sikit je benarnya kan, tapi itulah sifat Allah yang rahmah, ya, yang maha pengasih, yang maha pemurah, ya. Sikit kita buat tapi Allah bagi satu kehebatan. Sebab tu ruginya orang Islam kita ni, ya. Kalau kita tak faham, kita tak buat, tapi yang buat sikit tu Allah bagi banyak. Berbanding dengan kita di dunia kan, dunia ni jarang kita buat satu, kita biasanya akan balas satu je, ya. Orang buat baik kepada kita kan, kita balas satu, tak ada 10 kali ganda kita balas, jarang, ya. Tetapi itulah Allah, ya. Jadi bila kita faham Al-Quran tu, kita dapat sifat Allah dan kita dapat peluang orang Islam sebenarnya sangat-sangat, ya, banyak. Jadi Allah buat satu, bukan saja Allah gandakan, Allah bagi dua lagi. Satu Allah gandakan, lepas tu Allah bagi pula ganjaran azimah, ya, iaitu syurga. Jadi kalau kita faham ni, bila kita membaca tu, kita minta rasa dalam minda dan hati kita, rugi betul lah kalau kita tak buat apa yang Allah suruh. Ya, macam mana kita tak buat tu? Sebab kita baca tak faham kan, ya. Kita tak tahu apa kita sebut lah. Bunyi dia kan, kita bertajwid, bertaranum kadang-kadang, ya, mengaji, ya kan, tapi tak faham. Jadi kita terlepas, ya, peluang ataupun ganjaran ataupun kebaikan yang sebenarnya dalam pembacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita membaca, dulu kita bunyi saja kan. Kita tak tahu ajron itu sebenarnya objek. Tak pernah diajar sebelum ni. Dan kenapa dia jadi objek pun tak pernah diajar. Jadi bila kita faham ni, besok kita membaca dengan sangat cantik. Kita dah kenal kalimah tu, tahu pula mana, tahu dia konteks dia, ya, tahu pula peranan dia dalam ayat tu, barulah kita dapat apa tu orang kata memberi bahasa Inggeris dipanggil appreciate bahasa Melayu dia apa, ya? Menghargai. Barulah kita menghargai ayat tu, kehebatan ayat tu. Baru kita nampak cantiknya ayat Quran tu bila kita baca. Macam saya ibaratkan selalu tu, kalau macam kita pergi shopping, kita bawa troli, selalunya kita tolak troli kosong je kan, ya. Sekarang ni kita bawa troli yang penuh dengan barang-barang dia, barulah shopping kita lebih bernilai, ya. Boleh dihargai. Itulah ibaratnya apabila kita memahami bahasa-bahasa Al-Quran ni, ya. Memang semua orang boleh sebenarnya, ya. Sebab kita lama hidup ni, nak memahami paling lama pun 3 tahun 4 tahun kita dah boleh mahir, ya. Tetapi dulu kita tak pernah diberi peluang. Jadi walaupun kita dengan Quran dah banyak tahun, kita terlepas peluang tu, ya. So masih lagi tak terlambat, kita boleh masih boleh menimbanya dengan baik nanti, insyaAllah, ya. So kita teruskan dengan latihan yang seterusnya. Vivo. Siapa Vivo? Satukan nama lagi, ya. Siapa Vivo? Siapa ya? Nama Vivo. Okey. Tak apa, ya. Sebab kita minta ni Tuan Syirhan kita pula. Mula sharekan skrin. Ambil yang biru tu, lepas tekan share button tu. Okey. Dia tak connect sini sebab dia yang sini pakai ni. Itu semua orang nampak tak?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terus kongsikan berkenaan dengan ciri-ciri status ismun, i'rab. Jadi untuk makluman semua, kita dapat lihat pada skrin yang dipaparkan. Yang pertama berkenaan dengan barisan huruf akhir, kita dapat lihat sini ayat yang pertama, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kita dapat lihat di sini Allah adalah subjek utama. Dalam yang pertama ini, Allah merupakan subjek utama. I'rab dia mufrad Marfu. marfu domah. Kita dapat dari situ ayat Allah tu, Dhammah maknanya huruf terakhir itu ditandakan dengan baris dhammah, ya. huruf terakhir Allah itu ditandakan dengan domah untuk barisan huruf yang ayat yang pertama. Yang Okey, bermakna status Allah tu ialah subjek, iaitu cerita utama lah. baik, ini bermakna ayat Allah Status, status. status kalimah Allah tu. Ini bermakna status kalimah Allah itu adalah subjek. Subjek bererti dia lah cerita utama dalam ayat tu lah. Berarti dia adalah cerita utama dalam ayat ini. Seterusnya, kita dapat lihat ayat yukhadi'unallah awallazina amanu. Sini kita dapat lihat ayat Allah itu adalah objek di dalam ayat ini. Maksudnya i'rab dia adalah mansub yang berbaris fathah. Huruf terakhirnya akan mengambil baris fathah Huruf terakhir kepada kalimah Allah. huruf terakhir kepada kalimah Allah mengambil tanda fathah. Okey, yukhadi'u adalah kata kerja, ya. Jadi kata kerja tu yang memberi kesan kepada Allah tu, sebab tu Allah tu jadi objek kepada kata kerja tu. Yukhadi'unallah, yukhadi'u ini merupakan adalah kata kerja yang memberi kesan kepada objek. Kepada Allah, jadi Allah jadilah objek kepada kata kerja tu. Yukhadi'una tu apa makna dia? Mereka cuba menipu Allah. Itu mana dia, ya. Mereka cuba menipu Allah. Mereka tu ialah ya dengan waw nun tu, ya. Kalau kita belajar pelan-pelan, nanti ya depan tu bergabung dengan waw nun di hujung tu memberi arti mereka. Ya. Khodal dengan ain tu maknanya menipu. Jadi mereka cuba menipu Allah. Jadi Allah jadilah objek dalam ayat tu. Okey. Terusnya ayat yang ketiga, waba'u bighadabin minallah, di mana kita lihat di sini ayat Allah, Kalimah bukan ayat. kalimah Allah adalah sebagai terikat, iaitu di sini majrur dan Dia terikat oleh apa? Terikat oleh kalimah mina tu, ya. Terikat oleh kalimah mina. Sebelumnya kalimah mina tu ialah kata sendi. Kalimah mina merupakan kata sendi. Jadi kata sendi akan sentiasa mengikat kalimah kata nama selepasnya. Itu dia punya peraturan bila ada kata sendi. Dan status kalimah Allah mengambil tanda hujungnya adalah kasrah. So bila dia dalam keadaan tu kita panggil statusnya terikat, ya. Dan bila berlaku begini, statusnya adalah terikat. Dan i'rabnya dipanggil majrur. Bila dia mengambil status yang terikat, i'rabnya kita panggil majrur. Dan statusnya apabila terikat, dia mengambil i'rab majrur. Okey. Okey, seterusnya. Klik saja, tak apa. Klik-klik dia akan tukar slide tu ke depan. Ni pula. Seterusnya, selain dari objek isim yang mansub, boleh juga berlaku bila ianya dalam tiga keadaan.
Yang pertama dalam keadaan ikutan. Yang kedua apabila isim inna. Yang ketiga khobar kana. Kita dapat lihat seperti slide seterusnya, iaitu selain dari objek isim yang mansub, boleh juga berlaku Bila ianya isim sifat bila ianya isim sifat kepada mausufnya yang maksud. yang mansub. Dapat tengok ayat yang seperti di bawah, ajron aziman. Apabila ayatnya mansuf yang mansub ajron. Jadi isim sifat di anziman tu kena ikut. Dia kena ikut menjadi maksud juga. Macam tadi Ustaz. Bila ajron tu mansub, jadi anzimah tu kena ikut ajron menjadi mansub. Apabila ajron menjadi mausuf, Status dia mansub lah kan, bari atas tu. apabila ajron statusnya adalah mausuf, Mansub tu nama dia. I'rab dia mansub. mansub. Ayat di atas tu tengok mausufnya yang mansub kan ya. Maknanya i'rab dia mansub. Okey, apabila ajron ini ayatnya adalah mansub, Ya, ayat selepasnya, bukan ayat, kalimah, kalimah selepasnya iaitu isim sifat kepadanya lah ya, kepada Isim ajron. sifat. Azimah tu ialah isim sifat kepada ajron, akan juga menjadi mansub. Boleh? Okey, ajron ialah nama dia mausuf ya. Mausuf dia dia punya i'rab dia mansub. Sebab tu dalam kotak tu kita sebut ajron ialah mausuf yang mansub. Kan? Jadi azimah ialah isim sifat yang mansub. Sebab dia ngikut. Ya. Jadi bila mausuf tu mansub, isim sifat dia kena juga mansub. Baik. Contoh lain, katakanlah ayat lain ya, ayat lain kalau mausuf tu marfu', jadi isim sifat pun kena marfu'. Kalau mausuf dia majrur, isim sifat pun boleh jadi majrur, dia kena ikut. Itu dia panggil ikutan tu, keadaan ikutan. Mausuf yang mansub, isim sifat juga Mansub. Baik. Baik. Okey. Seterusnya isim inna, kita dapat lihat ayat inna. Innallah ma'as sabirin. Okey. Kita dapat lihat di sini harfun dalam kalimah inna ada harfun taukid dan nasab. Okey ya. Inna berfungsi sebagai, dia ada dua fungsi ya, iaitu satu dia harfun taukid, kedua dia berfungsi sebagai harfun nasab. Dan so dalam teks itu nak menunjukkan inna ni ada dua fungsi, ada dua peranan. Dalam ayat ini inna ada dua peranan, iaitu harfun taukid dan nasab. Harfun taukid itu dia akan memberi makna sesungguhnya. Itu taukid ya. Lepas tu nasab tu dia akan memansubkan kalimah selepasnya. Okay. Jadi bila dia memansubkan kalimah selepasnya, sebab itulah kalimah selepasnya Allah tu kena juga mansub. Dan kita panggil Allah tu, nama dia apa? Isim inna, yang mansub. Okay, sekali lagi. Mulakan dengan ini ayat inna ya. Apabila satu ayat yang ada kalimah inna, kita panggil dia ayat inna. Ini merupakan isim inna. Apabila ada ayat inna, ayat ni kita panggil ayat inna. Ayat ini kita panggil ayat inna. So bila ayat inna, kalimah selepas inna tu kita panggil dia isim inna. Bila ayat inna, kalimah di selepas inna itu kita panggil isim inna. Okey. Baik. Terusnya
Khobar kana dalam ayat kana. Ini kita panggil ayat kana. Ayat kana ini khobar kana ambil ayat yang mansub. Kita dapat lihat sini ayatnya wa kanallahu bihim aliman. Alimah. Bila berhenti kan Alimah. kita sebut alimah. Uh, wa kana kita dapat lihat di sini ayat kana, isim kana yang marfu, Allahu, khabar kana yang mansub, Alimah. alimah. Ya. So setiap kali kita jumpa ayat kana, kita akan tengok dia punya peraturan dia. Kalimah yang selepas kana tu akan mengambil marfu yang ditandakan dengan baris depan. Ya. Dan kalimah selepas tu kita panggil nama dia apa? Isim kana. Kemudian isim kana ni ada sifat dia. Ya, sifat dia kita panggilkan khobar kana. Khobar kana tu ialah alimah tu. So khobar dia akan mengambil i'rab yang mansub. Isim dia, isim kana mengambil marfu, khobar kana mengambil mansub. Inilah keadaan yang ketiga tadi, iaitu apabila isim tu adalah khobar kana, maka dia akan mengambil i'rab yang mansub. Bukan aliman ni jom. Aliman kalau kita menyambung dengan kalau ada kalimah selepasnya kita sambung bacaan jadi aliman. Ya, tetapi kalau bila di hujung tu kita waqafkan dia jadi alimah. Itu sebab dia tajwid mad iwad dia panggil ya. Dia bunyi alimah dua harakat lah sebab ada alif tu. Kita gugurkan tanwin dalam bacaan yang waqaf. Tetapi kalau bacaan bersambung, kita sambung kalau ada kalimah selepas tu kita tanwinkan dia aliman, contohnya aliman hakimah sebagai contoh. Okey, yang lain yang mana yang tak sempat buat latihan, boleh ikut ke Siti Rogayah? Boleh. Maknanya kalau nanti nak buat latihan menerangkan pun boleh dah ya. Hari ni kita tak sempat sebab sudah ada ke 11 dekat pukul 12, tapi mungkin minggu depan ya. Kita penuhkan. Kalau boleh semua orang ya ambil bahagian dalam latihan. Dia selagi dia tak buat latihan menerangkan tu belum lagi, dia baru 20% saja kefahaman itu ya. Dan kita akan dapati walaupun kita rasa faham ya, tapi bila nak bercerita dia sangkut sana sangkut sini ya. Lepas tu kadang-kadang dia bercampur aduk dia punya maklumat tu. Itu tujuannya kita belajar sikit tak apa, asalkan kita mahirkan dia. Ya, kalau banyak-banyak besok, kalau tak mahir dia akan bercelaru ya. Terlalu banyak ni dia tak tahu macam mana nak susun pula cerita dia. Itu sebab kita buat sikit dan kita belajar sikit ya. InsyaAllah. Kalau boleh semua ngambil bahagian ya, yang lain-lain tu pun kita akan galakkan ya, dan juga mengambil baik. Kalau tak sempat dalam kelas ni, tuan-tuan boleh buat sendiri ya. Kat rumah letak cermin depan kan, buka balik slide ni, cuba bercerita kan ya. Tak apa orang lain tak dengar ya, kalau salah pun tak apa. Okey, so kita minta ni Tuan Syarhan kita tutupkan sesi kita ya, sebelum kita tutupkan, dan kita akan jumpa lagi minggu depan lah insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Dr. Haji Kamal Abdul Razak, Ustaz kita untuk sesi pada minggu ini. Syukur Alhamdulillah. Tadi saya dapat lihat beberapa orang juga masuk dalam itu di sesi tadi. Mungkin ada hal-hal tak dapat dielakkan sebab tadi saya nampak ada Ustaz, ada tadi siapa lagi, Ku tadi. Tadi nampak lah, saya nampak tadi ada orang sertai sebentar. Jadi syukur Alhamdulillah. Terima kasih pada semua yang sertai. Jadi pada semua yang tak hadir seperti biasa, mohon maklumkan kepada sahabat-sahabat lain untuk melihat nanti rakaman. Dan Kak Kuliah tadi mungkin nak cakap kot tapi tak keluar suara kot. Jadi lepas ni insyaAllah minggu depan boleh giliran Kak Kuliah pula nak terangkan. Boleh study seminggu lagi Kak Kuliah.
untuk terangkan. Ya, itulah. Okey, baik, saya satu saja untuk sesi minggu ni. Dari saya serah kembali kepada Ustaz untuk punya doa penutup, insyaAllah. Terima kasih. Okey, alhamdulillah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 tu Allah mengingatkan kita kalau kita mengucapkan kesyukuran Allah akan tambah lagi ya. Maknanya ini kita dapat sikit ilmu tu, kita ucap syukur Allah, nanti minggu depan Allah akan tambahkan lagi. Lama-lama kita dapati ya, kita mahir dalam apa yang kita belajar. Senang je ya. Kita minta buat syukur je. Itu yang bagusnya Al-Quran Allah ni ya. Kita buat formula dia sikit, senang sangat ya. Bukannya kita kena panjat gunung ke pergi sana sini susah buat untuk mendapatkan sesuatu. Allah suruh apa? Ucapkan syukur, Allah tambah lagi. Ya, itu je ya. Macam tadi Allah kata kalau kita buat kebaikan Allah tambah pula kebaikan, lipat gandakan. Ya. Itu ruginya kalau kita tak faham Al-Quran ya, kita terlepas banyak peluang yang Allah beri pada kita ya. Sayang sekali ya, kita kerja keras tapi kita tak ambil peluang yang Allah beri pada kita ya. So hari ini kita sudahi dengan doa seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.